Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K hari ini, kita nak belajar tentang peratus daripada suatu kuantiti. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita tengok contoh yang pertama. Okey, yang pertama kita nak tengok nilai peratus ya. Maksudnya peratus sesuatu tu berapa banyak nilai dia. Okey, jadi contoh dekat sini cikgu ambil daripada buku teks matematik tahun 5. Dia kata kotak B berisi 125% botol air mineral daripada kotak A. Berapakah bilangan botol air mineral di dalam kotak B? Okey, jadi A dia dah kata dah 100%. 100% ada 24 botol. Jadi kalau kotak B dia kata 125%, berapa botol? Ini yang dimaksudkan dengan nilai kepada peratus tu. Okay, jadi kalau kita bagi tahu orang lah, contoh kotak B ni ada 125%, tapi orang tu tanya, berapa botol tu? Jadi kita kena cari nilai dia. Okey, jadi pertama kita kena ubah dulu peratus ini menjadi pecahan. Kemudian daripada 24 ini kita ubah menjadi darab 24. Okey, ini cara yang ditunjukkan dalam buku teks ya. Nanti sekarang cikgu akan ajar satu lagi cara yang mungkin lebih mudah untuk kamu faham. Okey, jadi ini cikgu terangkan dulu. Okey, kalau ikut cara buku teks dia asingkan. Dia ambil dulu 100%, dia darab dengan 24 botol, kemudian dia tambahkan dengan 25%, dia darabkan dengan 24 botol. Okey, dia asingkan. Dia asingkan 100 dengan 25. Okey, jadi bila dah dapat dua-dua nilai, dia jumlahkan untuk dapatkan 30 botol. Okey. Okey, jadi bilangan botol air mineral di dalam kotak B ialah 30 botol. Okey, ini cikgu nak tunjuk kalau peratusnya belum melebihi 100. Kalau peratus dia kalau peratus dia bawah daripada 100, kita akan buat cara yang sama. Contoh kalau dia kata 9% daripada 200 jam. Jadi pertama sekali kita kena ubah 9% ni menjadi pecahan. Okey, jadi masa tahun 4 kita dah belajar dah. Okey, macam mana kita nak ubah peratus ni jadi pecahan. Kenapa per 100? Sebab simbol peratus ni maksud dia adalah per 100. Okey, kemudian daripada 200 jam, kita ubah menjadi operasi darab. Daripada ni kita ubah menjadi darab 200 jam. Dekat sini, kita selesaikan mana yang boleh. Jadi dekat sini cikgu nampak yang pertama kita boleh potong kosong. Okey, sebab yang ini pun ada 2 kosong, dekat soalan ni pun ada 2 kosong, jadi kita boleh wacah sahaja. Kita boleh karate dia, kita boleh hilangkan sahaja. Bila penyebut dah jadi satu, maksudnya kita dah boleh kata settle lah kerja kita. Yang tinggal adalah pengangka darab dengan apa yang tinggal, 2. Jadi 9 darab 2 sama dengan 18. Okay, kalau unit pada soalan jam, jadi pada jawapan pun kamu kena tuliskan jam juga. Okey, seterusnya kalau cikgu ada masih lagi bawah 100, 95% daripada 45 kg. Okey, jadi sebelum kita selesaikan, apa-apa pun kita kena ubah dulu menjadi pecahan. Barulah kita boleh selesaikan. Jadi 95% kita jadikan 95 per 100. Daripada 45 kg, kita ubah menjadi operasi darab 45 kg. Ni daripada kita ubah jadi darab. Okey, dekat sini macam mana kita nak selesaikan? Dekat sinilah gunanya sifir kita. Sebab itu cikgu selalu cakap kat murid cikgu, sifir kena bagus. Sifir kena terror. Sifir kena sentiasa ada dalam kepala. Sebab bila kita bagus sifir, kita tengok nombor pun kita dah boleh tahu dah boleh bahagi berapa. Okey, jadi kat sini cikgu nampak yang pertama kita boleh mudahkan pecahan. Okey, jadi kita bahagi 5 lah. Okey, kita bahagi 5 dapat 19. Kita yang bawah ni pun bahagi 5, kita dapat 20. Atas dan bawah boleh bahagi macam tadi. Ini kira atas lah. Atas dengan bawah kita boleh mudahkan. Jangan mudahkan atas dengan atas. Okey, contoh kamu nampak, cikgu 95 dengan 45 boleh bahagi 5 ni. Tapi tak boleh sebab kedua-duanya adalah nombor di bahagian atas. Tak boleh mudahkan. Yang boleh cuma atas dan bawah.
maknanya pengangka dengan penyebut ataupun penyebut dengan soalan. Jadi bila dah dapat sini, okey 19 dengan 20. Bawah ni masih lagi belum jadi 1. Jadi kita belum lagi selesai. So jadi 20 dengan 19 dah tak boleh mudah. Cikgu tengok pula 20 dengan 45. Jadi dua-dua ini ada dalam sifir 5, kita boleh guna bahagi 5. Jadi 20 akan jadi 4, 45 akan jadi 9. Masih lagi belum jadi 1. Kalau nak jadi 1 bahagi 4. Tapi dua-dua ni 19 dengan 9 mana boleh bahagi 4. Jadi bila dah jadi macam ni, kita akan ambil 19 darab 9 dulu. Dapat jawapan, kita bahagi 4. Jadi kamu kiralah dekat kertas ke ataupun dekat bahagian tepi buku kamu. Okay, kita ambil dulu pengangka 19, kita darab dulu dengan 9. Dapat jawapan, kita bahagi dengan 4. Okay, dan kamu akan dapat 42.75 kg. Boleh dalam perpuluhan sebab unit dia adalah kilogram. Jadi dalam kilogram ada perpuluhan. Okey, bolehlah, boleh ditulis dalam perpuluhan. Okey, seterusnya. Ini. Bila peratus dia dah lebih daripada 100. Dekat sini, cikgu nak ajar satu cara. Okey, pertama, kita asingkan. Kalau kamu masih ingat yang kita buat tajuk sebelum ni, apa kaitan peratus dengan nombor bercampur kan? Dekat situlah kita kena aplikasikan kemahiran itu dalam soalan ni. Okey, jadi yang pertama, kita asingkan dulu. Okey, kita asingkan nombor bulat dengan pecahan. Okay, jadi kita dapat 1 dengan 10/100. Daripada 50 cm ni, sebabkan peratus tadi adalah dalam kumpulan yang sama, jadi operasi ini, darab 50 cm ni adalah untuk kedua-dua sekali. Okay, jadi kita selesaikan dulu untuk nombor bulat. 1 darab 50 cm, kita dapat 50 cm. 10/100, sama juga kita kena darab dengan 50 cm. Sebab tadi kita cuma asingkan peratus dia je. Tapi operasi dia masih lagi sama untuk kedua-duanya. Okay, jadi 10/100 darab 50 cm. So, kat sini cikgu nampak kita boleh potong kosong. Okay. Kemudian atas bawah. Tadi cikgu dah kata kan, atas bawah boleh. Jadi atas bawah pun kita boleh bahagikan. Okay. Bila penyebut dah jadi 1, maknanya kita dah settle. Yang tinggal adalah 1 darab 5 cm. Jadi kita dapat 5 cm. So sekarang dah ada 2 jawapan. Apa kita nak buat? Kita gabungkan balik. Tadi kita dah asingkan. Kali ni kita nak gabungkan balik. So 50 cm tambah 5 cm. Kita gabungkan untuk dapatkan jawapan 55 cm. Okey, satu lagi contoh. 215% daripada RM160 ataupun daripada RM160. Okey, jadi bila peratusnya dah lebih daripada 100%, kita boleh asingkan. Kita ubah dulu jadi nombor bercampur. Okey, kemudian jalan kerja dia daripada RM160 adalah untuk kedua-duanya. Nombor bulat pun kena darab RM160. Pecahan nanti pun kena darab dengan RM160. So kita selesaikan dulu nombor bulat. Okey, jadi RM160 darab 2 kita akan dapat RM320. Kemudian 15% pun darab dengan 160. Dekat sini cikgu nampak boleh potong kosong dulu. Okey. Kemudian kita tengok 10 dengan 16 ataupun 10 dengan 15. Jadi ikutlah. Ikut kamu. 10 dengan 16 boleh guna bahagi 2. 10 dengan 15 boleh guna bahagi 3. Jadi cikgu pilih bahagi 3 dulu. Bahagi 5. Bukan bahagi 3, sorry. Bahagi 5. Okay, jadi 10 bahagi 5 dapat 2. 15 bahagi 5 dapat 3. Sebabkan sini masih lagi 2. Jadi kamu tengok 2 dengan 16 boleh dimudahkan. Kita guna sifir berapa? Sifir 2. Sebab apa? Sebab 2 dengan 16 ada dalam sifir 2. Jadi kita guna bahagi 2 lah. So 2 bahagi 2 kita dapat 1. 16 bahagi 2 kita dapat 8. Macam tadi cikgu kata, bila penyebut dah jadi 1, maknanya kerja kita dah settle. Yang tinggal adalah darabkan 3 dengan 8. So 3 darab 8 kita dapat RM24. Unit jangan tinggal
Kalau sini RM, jawapan pun kena ada RM juga. So, apa nak buat dengan dua-dua ni? Kita jumlahkan. Kita gabungkan balik RM320 tambah RM24. So, kita akan dapat RM344. Okey, selesai tentang nilai peratus. Kali ni kita nak tengok kira peratusan. Maksudnya kita nak cari pula peratus. Kalau tadi peratus, kita ubah menjadi nilai. Kali ni kita nak tengok daripada sesuatu nilai, kita nak ubah menjadi peratus. Okey. Baik, contoh cikgu ambil daripada buku teks matematik tahun 5. Okey, kalau dia kata hitung peratusan. Peratusan ni maksudnya berapa peratus lah. Okey, hitung peratusan pesanan 180 kotak pelitup muka face mask daripada pengeluaran asal 80 kotak pelitup muka. Okey, jadi sebelum kita jawab, ada satu tips dekat sini. Okey, pertama, unit kuantiti mesti sama. Contoh kalau pada soalan ni, kalau atas ni dia kata kotak, yang bawah ni pun kena kotak juga. Kalau atas ni dia kata kotak, tiba-tiba bawah ni dia kata 80 helai. Contohlah. Kita kena ubah dulu dua-dua jadi unit kuantiti yang sama. Baru kita boleh tukar ataupun tulis kuantiti itu dalam bentuk pecahan. Kalau satu unit lain, tak boleh jadi pecahan. Dia kena dalam unit kuantiti yang sama. Bila dah sama dua-dua, macam tadi kotak dan kotak, barulah kita ubah menjadi pecahan dan kita darabkan pecahan itu dengan 100%. Okey, apa-apa nombor, apa-apa benda yang nak jadi peratus, kita darabkan dengan 100%. Okey, jadi untuk soalan ni, pertama kita jadikan dulu 180/80. Okey, kita jadikan pecahan, kemudian kita darabkan dengan 100%. Okey, yang ini macam cikgu cakap tadi, ini adalah contoh daripada buku teks. Jadi dia buat macam mana? Dia potong dulu kosong atas bawah, kemudian 18 ni dia darab dulu dengan 100. Okey, jadi dia dapat 1800/8. Kita tulis balik per 8. Per maksud dia bahagi. Jadi 1800 bahagi 8, kita akan dapat 225 dan simbol peratus terus ada sebab kita darabkan dengan 100%. Okey, cikgu, jadi jawapan dia 225%. Okey, cikgu akan bagi satu contoh yang mudah sikitlah. Kalau tadi nombor dia macam agak besar sikit kan. Okey, jadi cikgu bagi contoh yang mudah. Jadi kalau contohlah dia kata 90 ayam daripada 120 ayam. Jadi macam mana nak ubah nilai ini kepada peratus. Okey, jadi kita ingat balik tips tadi. Yang pertama, unit kuantiti mesti sama. Apa maksud dia? Kalau sini ayam, sini pun kena jadi ayam juga. Jangan dikata 90 ayam daripada 120 itik. Macam mana pula kita nak cari peratus? Jadi pastikan unit dia sama. Unit kuantiti dia sama. Okey, jadi bila dah sama, kita ubah menjadi pecahan. So, 90/120. Okey, bila dah dapat pecahan, macam mana nak tukar jadi peratus? Satu je jalan kerja yang ada, darab 100%. Dekat sini kita akan kira seperti biasa. Ikutlah cara kita macam mana. Okey, kalau kat sini cikgu nampak kita boleh potong kosong. Kemudian 12 dengan 100 ni macam besar sikit. So kita ambil 9 dengan 12 lah. Okey, 9 dengan 12 ni boleh bahagi 3. Okey, jadi 9 akan jadi 3, 12 akan jadi 4. Okey, kemudian 4 dengan 100. Kalau kamu masih ingat 4 dengan 100 apa kaitan dia? Okey, banyak kali dah kita jumpa 4 dengan 100 ni. Okey, jadi 4 dengan 100 kaitan dia adalah 25. Okey, jadi bila penyebut dah jadi 1, kerja kita settle. 3 darab 25%, kita akan dapat 75%. Okey, next. 7 gram daripada 20 gram. Okey, first pastikan dulu unit dia sama. Sama tak? Okey, sini pun gram, sana pun gram. Okey, sama. Bila dah sama, settle. Okey, jadi kita ubah benda ni jadi pecahan. So, kita dapat 7/20. Apa jalan kerja untuk tukar jadi peratus? Darab 100%. Okey, dekat sini kita boleh potong kosong dulu. Kemudian 2 dengan 7 tak ada dalam sifar yang sama. Jadi tak boleh nak mudah. 2 dengan 10 boleh.
2 dengan 10 ada dalam sifir 2, jadi kita bahagi 2. 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2, 5. Okey, bawah dah jadi 1, settle. 7 darab 5%, kita akan dapat 35%. Okey, dekat sini 45 minit daripada 1 jam. Baik. Kalau tadi kita ubah jadi pecahan, boleh tak cikgu tulis 45 per 1? Sebab yang ni 45, belakang dia 1. Jadi 45 per 1 lah cikgu. Ah, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab yang ini dalam minit, yang ini dalam jam. Unit kuantiti dia belum lagi sama. Jadi, kita samakan dulu. Okey, jadi kamu nak kamu boleh pilih sama ada kamu nak jadikan dia jam ataupun jadikan dia minit. Carilah unit yang tak menyusahkan kita. Kalau 45 minit nak jadi jam, kena bahagi 60, sekarang dapat pula perpuluhan. Jadi susah. So, kita ubahlah 1 jam ni menjadi minit. Okey, dalam 1 jam kita ada 60 minit. Bila dua-dua dah dalam unit yang sama, barulah kita boleh tukar menjadi pecahan. 45 per 60. Kemudian jalan kerja yang sama, nak ubah jadi peratus, kita darabkan 100%. Okey, dekat sini kita boleh potong kosong. Kemudian kita tengok 6 dengan 10 kot. Kita boleh bahagi dengan 2. Okey, jadi kita bahagi 2. 10 bahagi 2 jadi 5. 3 masih lagi belum selesai. So, 3 dengan 5 dah tak boleh. Kita cuba 3 dengan 45. Okey, jadi 3 nak jadi 1, kita bahagi 3. 45 kita bahagi 3 juga untuk dapatkan 15. Okey, jadi penyebut 1 settle. So, kita tinggal 15 darab 5%. So, kita dapat 75%. Okey, seterusnya 70 sen daripada RM5 ataupun 70 sen daripada RM5. Boleh tak cikgu buat 70 per 5? Tak boleh sebab 1 dalam sen, 1 dalam RM. Jadi kita ubah RM ini menjadi sen. Jadi RM5 sama dengan 500 sen. Kita darab 100 lah macam biasa. Okey, sebab RM1 sama dengan 100 sen. Kalau RM5, 500 sen lah. Okey, jadi kita ubah bila dua-dua dah dalam unit yang sama, kita ubah jadi pecahan. So, kita dapat 70 per 500. Macam mana nak tukar jadi peratus? Jalan kerja dia satu je. Darab 100%. Yang ini lebih mudah sebab banyak kosong yang ada. So, kita potong dulu kosong yang ada. So, tinggal 5 dan 70. Okey, 5 dengan 70, cikgu rasa boleh bahagi 5. Sebab apa? Sebab hujung dia kosong. Yang ini hujung dia 5. Kalau hujung dia 5 dengan kosong ni, boleh bahagi dengan 5 lah. Okey, so 5 bahagi 5, kita dapat 1. 70 bahagi 5, kita dapat 14. So, bila penyebut dah jadi 1, settle. Yang tinggal adalah pengangka 14 darab dengan 1%. Sebab kosong tadi dah potong kan? So, 14 darab 1%, kita dapat 14%. Okey, selesai pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu terangkan sebentar tadi dan semoga kamu boleh jawab tugasan-tugasan yang berkaitan dengan peratusan untuk subjek matematik tahun 5. Jadi, kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.